Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat 26, tajuk sunat hay'ah, amat banyak. Baik, minggu lepas kita dah mula masuk kepada amalan-amalan sunat dalam solat, dan kita dah baca berkenaan dengan sunat ab'ab, ada 8 semua. Kita dah selesai. Sambungan pada malam ini sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni banyak, dia pun bagi sebahagian sahaja, tuan-tuan. Sunat ab'ad ada 8 sahaja, tapi sunat hay'ah tu banyak. Beza sunat ab'ad dengan sunat hay'ah ialah sunat ab'ad kalau kita tinggalkan tidak membatalkan solat tapi mencacatkan sedikit solat, maka kita disunatkan untuk sujud sahwi. Itu sunat ab'ad. Adapun sunat hay'ah, kalau kita tinggalkan, dia tidak mencacatkan pun. Sebab dia tidak besar, dia tidak mencacatkan solat dan tidak sunat sujud sahwi. Cuma kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, sesiapa yang meninggalkan sunat-sunat dalam solat, hukum dia makruh. Sunat ni kalau yang biasa-biasa kita buat dapat pahala, kita tak buat tak ada apa-apa, tu sunat. Tapi sunat dalam solat, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat makruh. Cuba faham yang tu dulu, tuan-tuan. Nah, sunat lain-lain kita, tapi sunat dalam solat, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tak buat makruh. Bila kita solat, kita nak sempurna, kita tak akan buat perkara yang membatalkan solat, bahkan yang makruh solat ataupun yang sunat hay'ah kita tak akan tinggal, kita buat. Lebih-lebih lagi kalau kita jadi imam. Sesiapa jadi imam, jangan solat tak buat sunat hay'ah. Nah, makmum tak buat tak apa lagi, tapi kalau imam tak buat, nampak tak sempurna. Sebab tu imam dia kena tahu yang mana sunat hay'ah, yang mana satu sunat ab'ad. Dia kena buat kesemuanya, sebab dia menjadi imam berbeza dengan makmum. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, imam bukan sekadar dia nak boleh baca Fatihah, bukan sekadar dia hafal surah As-Sajadah, surah Al-Insan, bahkan dia mesti faqih dalam ilmu fiqh yang berkaitan dengan solat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat hai'ah ialah sunat yang tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Dia tak perlu ganti. Antaranya ialah satu, dia bagi banyak tuan-tuan, dia bagi dalam 23. Nah. Baik, satu sunat hai'ah. Jangan tinggal buat. Mengangkat kedua tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tu nama dia takbiratul ihram. Mengangkat tangan, nama dia sunat hai'ah. Takbiratul ihram tu rukun, mengangkat tangan waktu kita takbiratul ihram sunat hai'ah. Niat haji tu rukun, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat haji itu rukun, tetapi niat di miqat itu wajib haji. Bagi nampak jelas, nah, dia ada perbezaan. Niat haji rukun, tapi niat di miqat adalah wajib. Takbiratul ihram tu rukun, mengangkat tangan itu sunat hai'ah. Berbeza. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi sunat kita angkat, tak angkat usah takbir itu Allahu Akbar, boleh? Tapi makruh, kata Imam Nawawi. Sebab Nabi buat, Nabi dia angkat tangan. Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Hendaklah kamu solat seperti mana aku solat. Walaupun angkat tangan tu Nabi buat, tapi ulama masukkan dia dalam sunat hai'ah, bukan rukun. Nah, jadi jangan tinggalkan angkat tangan kecuali kita tidak ada tangan. Kalau kita tidak ada tangan, kita pergi angkat tangan, orang lari, orang kata hantu. Bagi yang ada tangan, angkat. Yang ada tangan tapi tak boleh angkat, lumpuh, tak apa, Allahu Akbar, tangan tak boleh angkat, tak apa, tak makruh tu. Nah, kita hak boleh angkat. Tiba-tiba buat malah Allahu Akbar. Sebab apa? Dia duk tengok orang tu tak angkat, dia jadi minat tak angkat tangan. Jenis tu pula. Ibadah ni bukan jenis minat tak minat. Ibadah ni kita kena tahu sebab apa dia tak angkat. Dia tak angkat, mungkin tangan dia tak boleh angkat. Yang kita pergi tiru dia buat apa? Nah, mengaji biar kita tahu orang buat kenapa, hak tak buat kenapa. Tu kita mengaji. Sebab tu ibadah yang dibuat tanpa mengaji, Allah tak terima. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, angkat tu tara mana? Tapak tangan sama dengan aras bahu. Baik, tangan kita Allah cipta panjang gini. Bila kita angkat jangan do adjust apa-apa, dia automatik pergi situ. Nah, daripada bawah tu bila kita angkat normal kita angkat, dia automatik lah. Tengok angkat itu. Tengok macam nak kau silat. Normal lah. Tak payah duk fikir apa-apa, angkat dia mesti pergi duduk situ. Allah dah cipta kita macam tu dah. Dia tapak tangan sama dengan aras bahu ni. Mesti sama macam tuan-tuan. Bila kita buat macam tu, dia mesti sama. Tak ada tangan jadi panjang itu ada. Tu chimpanzee. Dia mesti sama punya. Nah, cuma dia cerita lah. Tapi kalau kita tak, dia akan jadi sama. Sebab itu jangan buat pelik-pelik. Allahu Akbar. Tu pelik lah. Nak tengok gitu. Pelik lah. Belajar mana oi? Bila tengok pelik-pelik tu bukan ajaran Nabi Muhammad, ni ajaran sesat. Takbir tu Allahu Akbar. Budak-budak tak apa lah, budak-budak Ultraman terus Allahu Akbar, budak-budak. Nah. Baik. Itu tapak dia seiring dengan bau. Mana tak boleh buat macam tu lah. Nah, dia kena memang ikut normal.
Hujung jari sama dengan aras cuping telinga atas. Hujung jari ni hujung jari atas sama dengan cuping telinga atas, tapi tak boleh sama. Dia akan lebih panjang sikit. Dia tak akan samanya. Sebab telinga kita setengah jengkal, jari kita sejengkal. Bila kita angkat gitu, dia akan lebih. Dia tak akan sama, dia lebih. Tak akan samanya. Seakan-akan sama macam tu lah. Dan ibu jari sama dengan cuping telinga bawah. Cuma kita kontrol ibu. Hak atas tak payah kontrol, kita kontrol ibu. Belatih balik, tengok cermin tarik. Angkat, Allah. Ni. Dia seiring dengan cuping telinga bawah. Hak atas biar pergi kat dia. Kita ajas bawah sudah. Atas biar pergi. Ada jari kita pendek, ada jari kita panjang, terpulang. Kita tak tahu. Yang penting bawah. Ni. Tapi kalau telinga dia panjang, cikgu, telinga dia panjang. Sampai sini telinga. Pernah tengok? Sarawak masyarakat Penan, telinga duduk sini. Lepas tu takbir, Allah. Cikgu, takbir sini. Cuping telinga bawah duduk bawah ni. Pernah tengok? Ni orang jengkai. Dulu lah ni tak ada. Dan ni anak lapis-lapis generasi Y, generasi Z ni tak ada. Generasi dulu ni nah, dia letak batu daripada kecil lagi, dia makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin turun, sehingga sampai pinggang ni, telinga. Macam mana dia nak takbir kalau dia Islam? Tengok. Dia kena takbir ikut yang asal. Walaupun telinga cuping dah pergi bawah, tapi bila takbir kau asal, Allahu Akbar macam tu. Nah, normal. Baik. Kemudian diturunkan kedua tangannya, diletakkan di bawah dada. Masa kita takbir, jari kita jangan tutup. Buka. Buka ikut hak asal. Jangan kita buka luar. Yang kita perapat. Dia hak asal gitu lah. Jari asal kita dia macam tu. Dia tidak rapat, dia tidak terbuka luar. Dia macam tu, macam tu. Angkat macam tu. Allah. Jangan kacau. Jangan kacau jari. Biar dia duduk dalam keadaan asal. Nah. Kemudian diturunkan kedua tangannya, diletakkan di bawah dada. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Dikehendaki selesai menghantar tangan kanan menggenggam pergelangan kiri itu serentak dengan selesai takbiratul ihram, sebagaimana yang diputuskan dalam kitab Syarah Al-Muhazzab Imam Nawawi dan juga Syarah Al-Wasid juga Imam An-Nawawi. Baik. Allah kita turunkan dia bawah daripada dada. Nah, pusat kita ni dada sejengkal sahaja. Daripada pusat ke dada satu jengkal. Satu jengkal, tuan-tuan. Ni pusat saya ni. Ni kan. Pada di sini dada, di sini dada, di sini pusat bawah. Jadi tangan kita berada di sekitar ini sahaja. Sini. Nah, bawah pada dada dan juga di bawah ni pusat, atas ni dada. Kita letak sini ya. Bukan letak di atas dada, bawah daripada dada, atas dada sini. Pernah tengok orang letak tangan sini? Allahu Akbar sini. Pernah tengok? Ada. Tak tahu. Ada letak bawah pusat. Allahu Akbar bawah pusat. Ada. Ada tu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu. Tak apa, ikut mazhab dia. Syafi'i atas pada pusat, bawah pada dada, tengah-tengah tangan kanan menggenggam pergelangan, bukan hujung ni. Allahu Akbar. Duduk sini cikgu. Ni. Siku bukan. Ni solat musim sejuk. Tu kena mengaji. Hei. Nak buat hak sunat, buat bagi betul. Yang kita letak sini tak betul. Bila tak betul, tak dapat pahala. Sunat lebih baik tak payah letak. Tuan-tuan. Nah, lebih baik tak payah letak kalau kita letak tak betul.
Allahu Akbar. Ni pergelangan tangan sini, sini nama dia lengan, sini nama dia siku, sini tak betul, sini tak betul, yang betul di pergelangan tangan genggam. Sebab apa kita letak sini? Sebab di bawah di bawah tangan ni ada hati, al-qalbu, hati. Bila kita letak situ, mudah-mudahan hati kita tenang masa solat, dia khusyuk, dia tidak pergi merata. Tangan kita ni kalau tak pegang sini, dia suka main. Kalau kita lepas Allahu Akbar, lepas gitu, sekali dia main. Dia main. Betul tak? Dia kalau tak pegang, dia main. Dia betul piyah lah, tengok. Tengok Arab lah, betul piyah. Sebab tu khatib bila dia khutbah, tangan kiri dia pegang tongkat, tangan kanan dia pegang mimbar. Aku jenis-jenis tak berani nak pegang, takut patah. Ni sebab tangan dia bila khutbah tak boleh naik. Kita mestilah mengikut sunnah Nabi, tak boleh buat gitu. Ceramah tak apa, khutbah tak boleh, tangan dia kena pegang. Kalau tak pegang, dia naik kan? Oh, dia naik. Sebab tu sunnah kita letak sini, kita pegang kuat, dia tak naik dah. Dia situ. Nah, ada faham? Oh, macam tu mengaji. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tu tujuan. Setiap apa yang kita buat mesti ada tujuan. Cuma kita tahu ataupun tidak bergantung kepada banyak mana ilmu kita mengaji. Kita duk rasa kita hebat dah tu, kita tak ngaji. Nah, ustaz duk ngajak tu, aku tahu dah. Tak payah pergi, aku tahu dah. Kita makan nasihat Arab lagi bagus. Tu dia. Sombong. Kamu tahap tu lah. Ilmu tak terang mana pun. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, selesai. Baik, dia kata bila kita takbir Allah tu kita angkat, dia bila kita letak tangan tu habis bar. Tengoklah. Allahu Akbar. Tengok. Itulah yang sempurna. Kita mula tu elok kita pegang bar. Ni tu imam kena tengok betul-betul tu imam. Bau comel, solat seorang-seorang tak apa. Ni jadi imam ni. Allahu Akbar. Ni Allahu Akbar. Boleh kalau seorang. Nah, ataupun Allahu Akbar. Boleh tak? Angkat dulu. Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Solat seorang. Imam tak mau macam tu. Allahu Akbar. Kami. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab imam dia kena buat yang sempurna. Sebab antara tiga tadi, Allahu Akbar, yang inilah paling sempurna. Yang ni boleh Allahu Akbar, boleh, tidak sempurna. Allahu Akbar, boleh, tidak sempurna. Imam kena pilih hak paling sempurna. Allahu Akbar. Selesai. Bab takbir tu ihram, angkat tangan, dan bila kita mula angkat, kita mula takbir. Bila kita letak tangan, elok-elok habis bar. Macam tu. Nah, ingat dulu, kini, selamanya. Itu nombor satu. Yang kedua, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram sekurang-kurangnya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan untuk lebih baik ditambah lagi dengan bacaan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik, doa iftitah dia sunat, tuan-tuan. Sunat kita baca selepas kita takbiratul ihram. Kita tu siapa? Kita tu solat jadi imam. Allahu Akbar, ada saktah sedikit, jangan sambung terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambung terus, jangan saktah kan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, baru dia mula baca. Baik, imam. Siapa lagi? Makmum, solat sendiri. Satu tadi imam, yang kedua yang solat sendiri. Kalau kita jadi makmum, tengok dulu. Jadi makmum tengok dulu. Kalau kita takbir sama dengan tu imam, imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Tu nama dia sama lah. Tapi tak boleh bagi sama. Kalau sama batal solat. Sama dari segi tu. Dia habis takbir, kita takbir Allahu Akbar, sunat kita baca. Tapi kalau kita masbuk, nah kita datang tu imam habis dah baca Fatihah, waladdallin, amin, kita Allahu Akbar, jangan baca. Tidak sunat. Yang kita kena baca waktu itu ialah Al-Fatihah. Jangan baca lagi. Nah, sebab kita tak takut kita duk sibuk dengan baca iftitah, elok habis iftitah kita nak mula Fatihah, tu imam rukuk Allahu Akbar. Bahaya. Nah, jangan baca lagi dah iftitah. Ataupun tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita datang, imam duduk tahiyat awal, kita pun takbir Allahu Akbar, elok kita takbir, kita nak turun, dia naik Allahu Akbar, kita pun tak ini turun, maka dia naik pada rakaat yang ketiga. Masa tu kita boleh baca kalau kita rasa sempat, sebab tu imam akan baca Fatihah sahaja. Kalau kita rasa tak sempat, jangan baca waktu itu. Ataupun kita datang imam tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, tahiyat akhir, kita pun Allahu Akbar, elok bar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Masa tu kita boleh baca, sebab kita tak ada kaitan dengan dia lah. Dia bagi salam, kita dapat hujung-hujung sikit sahaja, maka sunat kita baca. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau solat jenazah jangan baca. Tu imam pun tidak sunat baca, makmum tidak sunat baca, hak muafiq dengan imam tak sunat baca, hak masbuk dengan imam tak sunat baca. Solat jenazah solat yang tidak disunatkan baca doa iftitah. Siapa baca makruh, jangan baca iftitah solat jenazah. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, soal iftitah ni banyak hak Nabi baca. Tak silap ada 8 yang Nabi duk baca. Tapi Nabi baca satu je lah. Contoh maghrib, dia baca satu iftitah. Nanti isyak dia baca iftitah hak lain pula. Nanti subuh esok dia baca hak lain pula. Dia banyak, tapi sekali baca satu. Tapi hak dia duk baca tu sampai 8. Tapi bukan serentak baca, berbeza-beza dalam solat yang berbeza. Baik, jadi hak kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ni satu doa iftitah, satu penuh. Sekat tu lah, pop, titik, full stop. Ni satu hadis Nabi baca doa iftitah, bunyi dia macam ni. Satu. Hak ni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ni hadis lain pula, iftitah yang lain pula. Tuan-tuan. Iftitah yang lain pula. Sebab tu dia kata untuk lebih baik tambah yang ni. Tak tambah tak apa dah. Tapi kita baca Allahu Akbar kabira dan kita tambah yang ni sampai wa ana minal muslimin, berpandukan kitab Bidayatul Hidayah yang kita dah habis baca. Imam Ghazali dia buh dua tu. Kalau tuan-tuan buka kitab Sabilal Muhtadin, dia buat contoh iftitah wajah tu tidak ada Allahu Akbaru kabira. Kalau tuan-tuan buka kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji, nah fiqh Syafi'i hak terkini, dia letak wajah tu wajhiya lillazi juga tidak ada Allahu Akbaru kabira. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau kita nak baca boleh, macam kita dah buat dah, okey. Tapi kalau kita rasa panjang, kita baca salah satu sudah. Contoh maghrib kita baca Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sudah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, Fatihah. Isyak pula Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh pula sampai wa ana minal muslimin, habis a'udzubillah, Fatihah. Subuh esok pula Allahu Akbar, tengok hak bawah, bawah sekali nota kaki. Cikgu tak ada kitab. Oh, jengnya jeng kering, kena ada kitab. Juru kamera tak ada kitab, tak boleh rakam minggu depan. Kita ada dulu, kita bagi dulu banyak dah, ambil ya you. Tuan-tuan, hak bawah tu subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Tu iftitah juga. Jadi 8 hak dia bagi contoh ni 3. Tu kita duk rasa hebat dah, duk saja tengok Gusti. Nah, sedangkan iftitah ingat 1 2. Hak ni tak ingat. Banyak lagi tapi tak ada sini ya. Nak kita buka kitab hadis. Nah, kalau kita boleh ingat semua, kita zuhur baca iftitah lain, asar baca iftitah lain, maghrib iftitah lain, isyak iftitah lain, subuh iftitah lain. Amin. Mana kita mengamalkan semua doa iftitah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita baca yang ni saja, mana ada lagi 6 kita tak pernah baca seumur hidup, sedangkan ia adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu apa? Jangan kita rasa kita dah okey, kita sebenarnya KO. Nah, apa? Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi saya tak bercadang untuk nak mentafsirkan doa ini, takut dia panjang masa. Nah, saya baca saja sudah. Makna dia pun saya tak baca. Saya takut panjang masa. Baik, pergi yang ketiga. Selepas kita baca iftitah, kita sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada tiap-tiap rakaat. Yang muakkad pada rakaat pertama sahaja. Kedua, ketiga, kalau ada keempat sunat biasa. Tapi rakaat pertama sebelum kita baca Fatihah, sunat muakkad kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tak perlu dah baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sebelum kita takbir. Tidak ada sunnah pun. Di segi hadis tidak ada. Cuma ulama kita kata kalau kita takut was-was, kita jenis was-was ni, maka kita baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas sebelum kita takbir. Kalau kita tidak ada was-was, tak payah baca, bukan ada hadis pun, tuan-tuan. Dan saya tak kata tak boleh baca, boleh. Dia kata Wahabi pula, payah orang bawa ni. Ni Wahabi lalu, itu payah. Tak ada Wahabi, tak ada masalah Wahabi, tuan-tuan. Nah, betul lah sunnah, dia tidak ada hadis pun baca. Ulama kita kata itu pun bagi orang yang kalau dia merasakan dia tu was-was. Kalau kita hak relax, hak biasa baca, tak payah baca. Lebih baik tak baca sebab tidak ada hadis. Nah, baik. Baca masa mana? Sebelum baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah sunnah. Ada hadisnya di situ. Maka baca situ. Ni dak kul a'udzubillahi baca. Sampai sini tak baca. Kok mana? Tu pelik. Tak ada hadis tak baca. Tak ada hadis baca. Ni jadi tak kata apa tau. Kalau baca dua-dua tak apalah. Kul a'udzubillahi baca, hak ni pun baca juga, okeylah. Ni dak hak kul a'udzubillahi baca, hak ni tak baca, sedangkan yang tu tak ada hadis, yang ni hadis kan. Sebab tu kita kena tahu yang mana ada hadis, yang mana yang datang daripada ulama, yang mana yang datang daripada Nabi, dan yang mana datang daripada ulama, tuan-tuan. Jangan kita buat hak ulama suruh, hak Nabi suruh tak buat. Ni pelik lah. Kalau kita tak buat hak ulama suruh, kita buat hak Nabi, okey dah. Tu cikgu. Jadi bagi faham tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masuk yang kedua, yang tiga, yang keempat, maka sunat biasa tidak muakkad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain hak tamah, hak lain kira sama, tak payah baca, tak apa dah. Baik, itu nombor 3. Baca dia dengan kuat. Dikuat pula jadi peringkat antara bangsa lah pula. Allahu Akbar. Habis iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu dia. Mapuh kerang.
Dia sunat secara sir. Sunat dibaca a'udzubillah ataupun isti'azah ini secara perlahan, bukan kuat macam bismillah. Tidak kuat. Baik. Habis nombor 3. Nombor 4, mengucap amin selepas selesai membaca Fatihah. Waladdallin. Amin tu sunat hai'ah. Dinyaringkan pada solat yang dinyaringkan. Mana solat maghrib, solat isyak, subuh nyaring. Nah, baca kuat. Dan diperlahankan bagi solat yang diperlahankan. Solat asar, solat zuhur, sebab kita baca pun perlahan, maka amin pun perlahan. Gitu. Dia ikut Fatihah. Fatihah kuat, dia kuat. Fatihah perlahan, dia perlahan. Baik, dan sunat bagi makmum mengucap amin pada bacaan imamnya bersama-sama imam. Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, amin ni sunat hai'ah, tapi walaupun dia sunat, nak dapat pahala sunat, biar sebutan bagi betul. Sebutan biar bagi betul. Baik, macam mana sebutan yang betul? Dia sebutan yang betul ikut tajwid, tuan-tuan. Dua harakat. Dua harakat. Nama dia mad bedil. Nak dengar? Mad bedil. Mad badal. Cikgu ngaji tajwid tak? Ngaji tajwid ustaz, tok-tok guru dia tak sebut mad badal, mad bedil. Dua harakat. Min mad arid li sukun. Mad arid li sukun dia boleh baca dua harakat, boleh baca 4, boleh baca 6. Tapi pada amin, mad arid li sukun pada amin baca 4 atau 6. So gini bunyi dia, 24 ataupun 26. Baik, contoh sebutan 24. Amin. Sorry. Itu 24. Amin. Mana a 2, min 4 ataupun min tu 6. Amin. Itulah sebutan yang betul. Kalau kita sebut a tu pendek secara qasar, nah, dan kita panjangkan min, amin. Ada pernah dengar tu? Dia pendek. Amin. Tidak menepati sunnah. Satu harakat. Min panjang. Amin. Ataupun kalau baca amin artinya amin panjang, artinya ya Allah berikan keamanan pada kami. Oh tak, kami minta keamanan. Amin artinya ya Allah terimalah doa kami. Doa yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah doa. Kita pun kata amin ya Allah, terimalah doa kami ni. Tiba-tiba amin, berilah kami keamanan. Kau mana cerita? Tidak suitable, orang paling pagi, tidak sesuai. Ataupun kita kata gini, min, betul lah. Tu panjang, min tu satu harakat. Min, sama, minta keamanan, minta ketenangan. Ataupun kita sebut amin, dua harakat. Amin tu orang nama amin, orang yang amanah. Macam Nabi tu sifat dia al-amin, amin. Tak tu. Jadi nak sebut amin kena ngaji lah tuan-tuan. Amin 4 harakat min ataupun 6. Amin. Nah, mula pada malam ni biasakan betulkan yang biasa.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, amin tu masa mana pula? Sudah. Tu imam waladdallin. Dia dah. Dah. Budak-budak tak apa kita. Baru belajar, nah. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong colokkan. Kami budak baru belajar. Kalau salah tolong betulkan. Tak apalah budak-budak. Ni bukan budak-budak, 7 hulu. Bukan kata bapak budak, tu orang budak. Ada lin baru or. Tak tu, tuan-tuan. Dia hak itu sama-sama dengan tu imam. Kita standby. Dia waladdallin. Imam kena saktah. Dia kena berhenti sekejap. Dia tak boleh sambung. Kalau dia sambung tu waladdallin amin, tak boleh. Kalau dia sambung seolah-olah amin tu sebahagian daripada surah Al-Fatihah, amin bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah, maka kena saktah berhenti sekejap. Lin baru dia amin. Kita standby. Bila dia lin kita standby. Dia kita sama-sama jangan dulu dia tak kita ada, ataupun dia dia min bu kita jangan. Dia sama-sama. Sebab malaikat dia akan menaminkan waladdallin. Imam itu dia akan samakan dengan imam. Maka bila kita sama dengan imam, kita sama dengan malaikat. Bila kita sama dengan malaikat, fa innahu man wafaqa qawlahu bi qawlil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesungguhnya sesiapa yang berkata amin sama dengan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan baginya seluruh dosa-dosa kecilnya. Hebat tuan-tuan. Saja bagi sama dengan imam, dosa kecil kita habis apa? Mudah sangat. Sebab tu kena ngaji begitu. Siapa-siapa dulu, tak ada. Imam belum dia dah, tidak ada pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dosa-dosa yang kecil. Sebab tu mengaji untung, tak mengaji kita akan sentiasa rugi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi kita tak rasa rugi sangat sebab pahala tak nampak. Cuba dapat duit dulu. Siapa dulu berimam kosong, sama imam 500, rugi tak? Rugi. 500 bukan boleh hapus dosa kecil, tak boleh. Hak ni lebih daripada 500. Hapus dosa kecil mungkin juta. Kita perlukan juta untuk hapuskan dosa kecil kita. Sekadar kita sama dengan imam sudah boleh menghapuskan dosa. Tiba-tiba kita dahulu pada dia, boleh relax, tak ada apa-apa. Ngaji tu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yang kelima, berhenti saktah. Saktah ni senyap sekejap. Sekurang-kurang boleh kata subhanallah. Sekadar itu sudah. Antara Fatihah dengan amin. Waladdallin. Sekejap. Amin. Dan antara amin dengan surah. Amin. Sebelum kita baca surah, berhenti sah. Jangan sambung. Amin. Bismillah. Jangan. Amin. Sat tu bagi siapa? Bagi orang solat sendiri. Solat sendiri bukan berjamaah. Sat. Tapi bagi imam, saktah selepas amin sebelum dia baca surah boleh dipanjangkan sekadar makmum baca Fatihah sampai habis. Nampak? Makmum baca Fatihah sampai habis dengan bacaan yang sederhana. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa second?
Berapa second? Dia bacaan Fatihah untuk seorang yang sederhana, tidak terlalu laju dan tidak terlalu lambat. 25 ke 27 second. Bermakna saktah imam boleh sampai kepada 25 ke 27 second. Makna elok makmum kata waladhdallin, dia bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab nak bagi makmum mendengar dia baca Quran. Kalau dia baca cepat, makmum dah baca Fatihah, jadi dia baca surah, makmum tak sempat nak dengar sebab dia baca Fatihah. Nak bagi makmum dengar, kita relax sah. Tu imam tu senyap sah. Masa imam tu senyap, dia tak boleh senyap saja, tuan-tuan. Dalam solat ni daripada takbiratul ihram sampai kita bagi salam, jangan duduk saja. Maka imam yang saktah sebentar sambil menunggu makmum baca Fatihah, dia disunatkan zikir. Zikir apa pun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi slow lah. Jangan bagi senyap, mesti buat benda. Boleh. Walaupun waktu qiyam itu kita disuruh baca Quran, tapi oleh kerana kita menunggu makmum baca dulu, kita dibolehkan zikir waktu itu, walaupun waktu qiyam. Ataupun kita boleh baca Quran, baca disuruh kita nak baca nanti, nah kita baca dulu. Contoh kita nak baca surah Al-Waqiah, waladhdallin, amin. Sambil makmum baca, kita baca ambil Al-Waqiah dulu. Iza waqatil waqiah laisa liwaqtiha. Baca dulu, nak ambil dulu. Nah, boleh kita perangat balik. Tapi jangan baca kuat. Sudah. Mana kita sedang baca Quran, makmum belakang dah baca Fatihah, kita baca dulu, elok agak-agak habis Fatihah baru kita mula baca. Itu mulai sempurna. Lebih lagi kalau surah yang imam nak baca tu pendek macam wal asri, qul huwallahu ahad, maka lebih eloklah dia saktah tu lama, kena bagi habis dulu baru dia mula baca, sebab dia baca pendek saja. Nah. Dan dia berlaku juga untuk solat-solat sunat. Eloknya imam yang jadi imam tarawih yang cuma nak baca qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua, dia kena tunggu saktah agak lama biar di belakang habis Fatihah baru dia baca. Tapi sayang 1000 kali sayang, oleh kerana solat tarawih ni 20 rakaat, maka imam tu walaupun tua 60 70 laju juga. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, jengkreng. Nah, sebab makmum nak baca Fatihah, dia qul huwallah pendek, qul huwallah makmum panjang dah dia. Yang dia habis terus baca. Imam tidak faqih. Imam tidak faqih, tak reti ilmu fiqh bab solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Itu saktah. Baik, lepas daripada itu dan antara surah dengan rukuk, habis surah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, berhenti sah sebelum rukuk tu. Itu saktah. Bermakna lepas takbir Allahu Akbar, sebelum baca iftitah ada satu saktah pendek saja. Baik, lepas tu kita baca iftitah. Lepas iftitah nak pi kepada a'udzubillah, ada saktah. Kemudian lepas waladhdallin nak pergi pada amin, ada saktah pendek. Lepas amin nak ke surah, saktah yang agak panjang bagi imam. Kalau kita tak imam, pendek je lah, tuan-tuan. Nah, dan selepas kita baca surah nak pergi ke rukuk, saktah sekejap. Maka saktah ini kena jaga. Kalau saktah ini dijaga dengan elok, maka tidak mungkin solat tarawih 20 rakaat boleh buat dalam tempoh 8 minit. Mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Nah, baik. Akhirnya nombor 6 untuk malam ni. Nah, nombor 6. Membaca surah bagi imam. Membaca surah bagi yang menjadi imam. Dan juga bagi munfarid. Munfarid ni solat seorang diri. Hak jadi imam sunat baca surah lepas Fatihah. Hak solat sendiri pun sunat baca surah lepas Fatihah. Pada 2 rakaat yang pertama.
Nah, kalau subuh dua-dua sekali, sebab subuh ada dua aja. Subuh dua-dua, lepas Fatihah baca surah. Maghrib hak 3 dak dah. Hak 4, 3 dan 4 tak ada dah surah. 1 dan 2 sahaja sunat baca surah bagi siapa? Imam dan makmum dan munfarid. Makmum dia tak sebut tau. Makmum Fatihah sudah. Okey. Kemudian dipanjangkan, tengok. Surah kita nak baca tu dipanjangkan pada solat subuh. Solat subuh ni orang baca panjang. Sunnahnya panjang. Nabi baca panjang. Sebab subuh pun 2 rakaat saja. Nah, dia bukan 3, bukan 4. Maka sunnahnya kita baca panjang. Masalah hari ni, hari cuti tak apa. Jumaat Sabtu tak apa. Kena Ahad sampai Khamis. Dua orang kerja. Bila kerja? Kalau subuh masuk awal tak apa. Kalau subuh masuk lewat, jadi tu imam jadi serba salah. Aku nak ikut sunnah ke macam mana ni? Ikut sunnah, hak belakang punah. Hak belakang marah. Ha, apa tu imam nak kerja lah, baca pendek sudah. Ha. Jadi celaru. Tu imam pun nak baca salah, tak baca salah. Jadi semua serba salah. Tu. Gini lah tuan-tuan. Jumaat memang kita baca panjang. Sajadah dengan Al-Insan. Nah, kita di Kedah Alhamdulillah, di Kelantan Alhamdulillah, di Terengganu Alhamdulillah, di Johor Alhamdulillah, di Pulau Pinang jengkreng. Negeri hak kerja hari Jumaat. Kalau subuh lewat, hari Jumaat kerja mereka. Subuh pula lewat, tu imam baca sejadah. Haram jadah. Ha? Marah ha. Tu masalah dia tuan-tuan. Nah, kita hak cuti okey tak rahat. Hak cuti ni tak ada komen dah. Baca tak apa, bukan ke dia. Lepas tu dah kuliah subuh pula. Begitu. Cumanya kalau subuh tu lewat, 6 suku, 6 10 tu lewatlah. Jadi imam baca sajadah, yang kedua baca Al-Insan. Habis tu wirid pendek sudah tuan-tuan imam. Pendek sudah sebab kuliah ustaz nak kuliah subuh. Kuliah subuh paling panjang pukul 8. Nah, paling panjang habis pukul 8. Biasa pukul 7.30. Kalau kita ada wirid panjang sampai baca 3 kul, sampai tahlil lagi, akan mengambil masa kuliah subuh itu. Di situ imam kena main peranan, kena ada ilmu, kena ada faqih, kena fiqh, dia kena faham dia fiqh. Dia kena main tarik tali. Subuh awal hari Jumaat boleh dia nak wirid panjang, tak apa. Subuh lewat dahlah sejadah tu. Dah lewat baca panjang insan sampai pukul 8 sampai pukul 7, 6.30 baru mula solat. Sampai pukul 7 baru habis. Takkan ustaz nak kuliah setengah jam kan? Tu ah. Jadi pandai-pandai lah tu imam. Pandai-pandai tengok masa, tengok takwim. Masa mana kita boleh wirid panjang, masa mana kita boleh wirid pendek. Wirid bukan wajib, sunat tuan-tuan. Solat tu wajib lah. Nah, baik. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi imam kena main peranan, kena ada faqih di situ. Baik. Subuh pagi Jumaat yang kata sunat baca sajadah Al-Insan tu. Bagi kita yang bermukim, tuan-tuan. Kita musafir, tak sunat. Saya pernah masa nak ke Mekah, tak silap. Nak ke Mekah di airport, masuk subuh di Mekah. Bukan di China. Saya pergi China tuan-tuan dengan Ustaz Amin sekali, Ustaz Aminuddin. Saya pergi China, sampai di airport di airport KL ke Yunan saya tak ingat, tapi KL. Subuh pagi Jumaat. Nah, tu kira kami nak balik ke sini dah. Jadi saya ada, Ustaz Aminuddin ada. Tiba-tiba ada seorang ni, dia kata ni, bagi dia ni jadi imam. Dia tu hafiz Quran. Dia kata ni hafiz Quran 30 juzuk. Saya tengok tak apa. Nah, yang jadi imam sepatutnya orang faqih. Bagi Ustaz Aminuddin jadi imam, orang alim. Hafiz Quran dia bukan alim. Ada yang alim alhamdulillah, ada yang tidak alim. Dia hentam sejadah Al-Insan. Cikgu, flight nak terbang dah no. Di airport dia hentam sejadah dengan Al-Insan. Jengkreng.
Surah bukan besar, orang duk tunggu nak solat penuh tu. La ilaha illallah. Tu kata hafiz, dia bukan fakih. Bagi ustaz, oh dia fakih, dia mengaji. Pagi Jumaat solat subuh bagi orang musafir tidak disunatkan baca as-sajadah dan juga al-insan. Disunatkan dia baca kuliah dan kul huwallah sahaja. Hampir hentam jatuh. Di luar tu orang tunggu penuh nak solat. Lamanya solat. Panjang lah tuan-tuan. Bagi orang fakih lah. Ataupun kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Antara dua ni maka yang paling sahih, paling tepat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas bagi solat subuh pagi Jumaat bagi orang musafir. Jangan baca as-sajadah dan al-insan. Tu kata kena fakih, kena mengaji bab ni. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Itu subuh dia sunat panjang. Kita subuh satu pun okey, cuti. Subuh lain-lain tu agak pendek sikit pun tak apalah. Tapi jangan lebih pendek daripada maghrib. Nah, bab subuh antara 5 waktu ini subuhlah disunatkan kita baca panjang berbanding 4 yang berbakinya. Baik, kemudian pada solat zuhur, subuh dan zuhur sunat panjang. Subuh dan zuhur. Kemudian sederhana pada asar dan isyak. Asar dan isyak sederhana. Pendek tak lain tak bukan maghrib. Sebab maghrib waktu dia pun pendek, ada kuliah pula, maka kita pun baca pendek dan wirid pendek-pendek, doa pendek-pendek sudah bagi laluan pada kuliah. Nah, gitu. Dibaca surah baik. Dan dipendekkan pada solat maghrib dan dibaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan iaitu Ad-Dahru pada solat subuh hari Jumaat. Untuk siapa? Orang yang bermukim. Atau nak buka kitab lain. Ini tak sebut buka kitab lain. Nah, untuk orang yang bermukim, bukan bagi orang yang bermusafir. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, surah ni dia baca daripada atas ke bawah. Jangan daripada bawah ke atas. Nah, daripada Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai An-Nas. Dia daripada atas ke bawah. Jangan baca terbalik. Rakaat pertama hak bawah, rakaat kedua hak atas. Jadi sah, makruh ha? Dia sunat ikut urutan daripada atas. Dan rakaat pertama lebih panjang. Surah yang kita baca tu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu sunat. Hak pertama lebih panjang daripada yang kedua. Sebab Nabi buat macam tu. Kecuali solat-solat yang tertentu yang Nabi baca surah yang pertama lebih pendek daripada surah rakaat yang kedua. Maka yang tu kita ikut juga sebab ada sunnahnya. Nah, contoh Sabbihis dengan hal ataka hadisul ghasyiyah. Mana panjang dia? Sabbihis panjang ke hal ata panjang? Hal ata panjang. Jadi hak pertama tu Sabbihis pendek. Yang kedua hal ata panjang, tapi Nabi buat dalam solat Jumaat. Nabi buat Aidil Fitri, solat Aidil Fitri Nabi buat, solat Aidil Adha Nabi buat. Maka kita sunnahnya ikut Nabi. Solat Jumaat Sabbihis hal ataka hadisul ghasyiyah. Aidil Fitri, Aidil Adha, Sabbihis hal ataka hadisul ghasyiyah. Walaupun hak pertama tu pendek daripada hak kedua. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Tapi kalau kita nak solat isyak, rakaat pertama kita baca Sabbihis, yang kedua jangan baca hal ata. Ni bukan solat Jumaat. Ni bukan solat Aidil Fitri. Ni bukan solat Aidil Adha. Maka kita kembali pada asal. Jangan baca surah pendek hak pertama, panjang hak kedua. Kalau kita baca Sabbihis yang pertama, hak kedua kita cari surah yang lebih pendek daripada Sabbihis. Jangan baca hal ata lagi. Ada apa tu? Sebab ada imam dia baca Sabbihis surah solat isyak, solat maghrib, bukan solat Jumaat, bukan solat Aidil Fitri. Dia baca Sabbihis, hak kedua dia baca hal ata. Tidak kena. Sah solat tapi tidak ikut sunnah. Oh, banyak benda tuan-tuan. Nah, banyak benda yang kita nak kena mengaji. Lah kali cikgu agak-agak lepas ni cikgu berani jadi imam. Nah, dah dah. Masa tak mengaji dulu, boleh. Dah mengaji jadi seriau.
Rasa banyak lagi aku tak tahu ni. Nah, jangan duk terjun. Siapa-siapa tak yakin, jangan duk pergi situ. Nah, baik. Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian, jadi berhenti situ dulu. Untuk yang ke-6 pukul 9 dah, kita sambung yang ke-7 next week.